Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah untuk sahabat semua. Okey, hari ni konten hari ni saya akan bercerita tentang clutch. Clutch. Clutch yang saya cerita ni lebih kepada clutch ni Clutch apa nama? Orang kata main clutch tu, bukan auto clutch Clutch yang ni, yang ada plate-plate semua. Dua shift lah. Okay, kita akan cerita fungsi dia dan juga upgrade yang orang buat biasanya untuk bagi dia clutch ni cengkam lah. Sebab ada orang tanya, bang, wajib ke tukar clutch apa semua kan? Untuk ni, lampu ni macam silau, tutup lampu sikit. Okay, wajib ke tukarnya clutch plate apa semua, upgrade lah. Okay, macam ni, kenapa kita upgrade dulu yang penting? Yang penting kenapa kita upgrade? Bila kita upgrade enjin, kuasa enjin tu kuat lah. Jadi clutch asal original tak mampu untuk tampung. Okey. Clutch asal yang biasa slip dekat sini lah. Yang sini pun slip juga, tapi untuk auto clutch ni kat high RPM dia berfungsi dengan baik. High RPM memang kita akan hentam RPM. Jadi ramai yang tak tukar pakai auto clutch pun okey lagi auto. Tapi bila korang modi spek sampai CC terlalu besar, spek 62, spek 56 ke atas, spek 56 class 1, auto clutch ni macam akan split, akan slip, akan orang kata tergantung lah, bergeser ataupun tak cengkam pada low RPM. Sebab low RPM korang dah kuat, tak macam sebelum ni. Jadi low RPM dah kuat, torque dah kuat. Jadi auto clutch ni kat low RPM dia tak cengkam. Jadi aku sarankan korang pakai hand clutch lah ataupun stopper lah. Ni stopper, aku pakai stopper Tobaki lah. Biasanya ada aku pakai Tobaki, ada yang wah yang ni Tobaki aku pakai untuk engine ni. Ni engine spare lah. Okay, pakai stopper. Jadi kita tak perlu pakai auto clutch dah lah. Bagi yang spek besar lah, bagi yang memang dia orang rasa yang motor dia orang ni kat low RPM kiok. Low RPM dia macam lambat lah. Lambat cakap pakai hand clutch lah. Kalau RPM, kalau korang nak keluar cepat main drag, memang hand clutch wajib pakai lah. Kalau yang main highway tak kisah lagi pakai auto clutch. Tapi risiko lagi lah, sebab auto clutch ni ia ada one way bearing yang selalu rosak, one way bearing pada hub auto clutch tu. Jadi pasal auto clutch aku tak nak cerita panjang lah, sebab yang tu korang pun tahu masalah auto clutch apa semua. Memang akan ada produk auto clutch yang cengkam semua, tapi dia tidak sebagus hand clutch lah, clutch mati lah. Kebanyakan pakai clutch mati terus. Kalau pakai auto clutch memang risiko untuk putus sini. Sebab power, tenaga daripada enjin datang pergi ke clutch, pergi ke gearbox semua hanya di hujung ini sahaja dia cengkam. Sini loose, dia cengkam sini, ni gigi ni. Sebab tu ada orang letak pin lagi nak bagi dia pegang pusingan tu. Nak bagi pin, letak mati apa semua kan. Dia pegang ni, yang putus sini tak putus. Lepas tu bila putus, kalau welding lepas tu tak pakai benda ni. Ini pun tak boleh. Yang ni tempat masuk minyak. Laluan minyak nampak kat sini. Ni tepi ni. Ada lubang tepi casing ni. Lubang ni minyak akan keluar masuk kat casing penutup clutch ni. Penutup ni cover ni, casing. Dia akan masuk dalam casing dari minyak sini, masuk kat casing, akan masuk kat lubang ni, pergi ke crankshaft. Kalau kau potong sini, minyak tak naik kat crankshaft. Okey, ini penting ni, minyak akan masuk sini. Ada crankcase, aku tak ada crankcase sini. Okey, crankcase tengah basuh ya. Tapi kau tahu, kat crankcase tu kau akan jumpa lubang ni. Kau tiup lubang kat crankcase tu, memang ada angin, akan keluar angin dekat lubang sini sambungan. Sebab minyak lalu sini. Minyak masuk ke crankcase, pergi ke sini. Bukan dari sini pergi sini, tak. Minyak dari sini pergi sini, pergi ke crankshaft, ke pin semua, kat pin crankshaft semua. Dan minyak juga akan pergi naik atas ke head block. Okey, terlaluan minyak ni jangan kacau lubang ni. Jangan tutup, jangan apa, lepas tu jangan sebab kau kena tutup semua lubang kat sini, area sini, supaya minyak semua pergi ke sini. Ni ada lubang-lubang minyak ni. Minyak untuk auto sebenarnya, tapi bila tak pakai auto, minyak dia akan statik kat situ lah. Dia akan mudah untuk pergi ke sana lah. Okey. So pasal shaft ni. Okey, shaft ni pula. Shaft ni pula akan berada clutch system lah. Clutch kita set clutch. Dia dimulakan dengan spider gear, spider washer semua. Okey, ada satu takuk kat sini tau. Aku kena tunjuk juga korang sekejap Okey, kat sini. Sini. Apa lah. Ada takuk sini. Aku cerita komponen tu lah. Kita sambil-sambil tu akan masuk satu je, bukan full set. Okey, benda yang pertama akan masuk kat sini adalah ni, dia punya fiber. Tapi kebanyakan orang cakap tak payah pakai abang, sebab mana ni mudah pecah tau. Lama-lama kalau buka-buka enjin hilang ni. Tak mana dia dah pecah, dah hancur lebur, masuk dah kat sini dah, penapis ni dah. Okey, sebab dia mudah, sebab bila pakai hand clutch tu utamanya, bila kau masuk sini, clutch akan tertekan tau. Sekali shaft ni akan tekan ke belakang. Jadi bila tu akan pressure dekat sini lah.
Dia akan berlaga di antara bearing belakang ni dengan dia punya washer lock kat sini. Akan pecah lah kat situ. Ada orang letak besi. Tapi ada tak tahu besi yang dimaksudkan besi apa. Cuba kita try letak besi washer ni belah sini. Tak gini, tapi ini longgar. Dia ada washer lain besi. Dia gantikan dengan washer besi tau kat sini. Tapi sebaiknya tak perlu pun. Ada orang kata wajib lah. Sebenarnya bagi aku ada setengah orang kata tak pakai pun. Okey je bang. Dia ada bising sikit, bising tak tahu kenapa. Tapi biasanya tak perlu pakai sebab ini selalu pecah yang plastik ni. Sekadar untuk kemaskan saja je antara ni guard. Tak nak bagi free play terlalu banyak. Tapi biasa kalau tak ada benda tu 100% benda ni, shaft ni, bila kita tekan clutch, dia akan bergantung harap pada bearing yang belakang sana, yang kecil tu. Panggil blind bearing tu. Blind bearing dia memang akan bertampung kat sana. So tak ada masalah sebenarnya. Kalau tak ada pun, so apa yang perlu ada adalah mana ni? Ni adalah washer stopper. Washer stopper ni. Bukan washer stopper ni. Washer ni dia untuk stopkan kedudukan bearing ni. Okey, kalau ikutkan hub ni dia ada satu ni lah bush lah kat dalam ni. Jadi bush ni kalau tak ada washer tu, dia akan ke belakang. Jadi bearing kau orang punya mangkuk kelas dia bergoyang-goyang. So salah kalau tak ada benda tu. Wajib ada. So benda yang wajib ada adalah benda ni. Benda ni, dan dia punya lock ada depan tau. Ramai orang terlepas nak letak lock dia tu. So cara masuk dia macam biasa ikut lurah dia tu kan. Sampai je kat takut ni kau kena pusing. Sampai kat takut ni kau kena pusing. Sampai dia selari, sampai dia berubah macam tu. Kan? Ni lock kan. Okey, sampai dia selari macam tu. Lepas tu kau orang masukkan washer, spider washer ni. Spider washer ni untuk elak dia berpusing balik. So dia akan mati dia dekat situ, dia kekal kat situ. Okey, mana ni akan kekal sini. Masuk je, tolak. Jadi tak berpusing dah. Dia tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Okey, tujuan dia untuk lock dia punya ni bush. Lock kedudukan housing. Ni bush housing lah. Bush clutch housing. Bush dia. Bush ni kadang-kadang longgar, tukar bush ni. Tapi bush ni memang okey. Dia memang free macam ni. Jangan rasa dia bukan itulah bila kita ketatkan dia akan statik lah. Yang akan bergerak adalah housing. Housing. Lepas tu susunan seterusnya housing ni. Housing dia. Dan hubungan di antara ni dia free sebenarnya. Dia tidak bersambung dengan shaft tengah ni. Dia free. Dia bersambung dengan shaft tengah ni melalui sistem clutch box kat depan nanti. Okey. Ni aku letak gini saja untuk korang faham sistem dia orang. Sistem clutch ni. Okey, dia free tau. Tengok, aku pegang sini, aku pusing ni. Ni free. Dia tak akan bersambung. Dia benda ni bersambung dengan shaft ni melalui sistem clutch banyak-banyak ni. Clutch box ni akan bersambung. So power daripada enjin ni akan pergi ke sistem ni, gear ni. Daripada gear ni akan berpindah ke gear ni. Dan gear ni akan pergi ke shaft tengah ni melalui sistem clutch. So yang ni kalau kita tak clutch kita tekan free, boss dia free. So yang ni akan free lah pusing. Free pusing. So tengok free play kat sini untuk check, untuk inspection tengok free play ada banyak tak dia punya bush ni. Kalau longgar sangat, tukar bush dia ataupun tukar housing ni. Dia ada jual asing housing ni, sama ada housing ni longgar ataupun ring gear. Ring gear ni pun boleh longgar. Gear besar ni longgar, kau kena buang rebag ni, tukar dia ada bush kat dalam ni. Ada berapa ni? Dia ada 6 bush. Getah bush ni ada 6. Rebag pun dia akan jual sekali, bagi sekali kat korang. Untuk tukar ring ni boleh pakai balik. Ring gear ni boleh pakai balik yang tukar ni. Sebab benda ni biasa akan haus tau. Lubang ni akan haus. Besi ni dia punya bush ni susah nak haus sebab dia besi. Yang haus ni benda ni, longkang ni, lubang ni akan haus jadi goyang. Clutch bising yang ni lah. Yang menyebabkan bising. Sini bising. So korang kena tukar sama ada. Sebab sekarang ni barang murah. Ramai orang tukar baru daripada dia orang repair. Barang murah. Dan dia pun fitment pun okey. Tak ada masalah. Ni memang free macam ni. Ni free. Dia takkan bersambung. Okey. Dia free macam ni. Nanti korang akan letak boss kit kan. Ni clutch. Boss kit ni yang melekat pada ni statik adalah yang depan tau. Yang belakang yang belakang ni akan bergerak ke belakang. Untuk bergerak bila kita tekan clutch, ini akan ke belakang. Ke belakang yang akan release clutch. Begitu dia akan ke depan. Yang tarik ke depan ke belakang tu adalah spring ni nanti. Bila kita tekan free clutch kan. Bila kita lepas dia akan cengkam balik kat housing depan ni. So housing depan ni yang statik sebenarnya, yang mengetatkan tu semua housing depan ni. Yang ada gigi semua, yang cengkam benda ni. Benda ni yang akan gerakkan ni. Okey, ni gigi-gigi dia ni adalah sambungan daripada clutch, gabungan antara clutch plate yang pegang benda ni dengan metal plate ni. Plate besi ni. Plate besi akan pegang benda dia. Plate yang ada ni akan pegang benda ni.
Okey, plate besi akan pegang boss kit. Jadi dua ni akan bergabung. Satu modul lah. Bila kita tekan dia akan free, bila kita tarik ini tu. Okey, yang pegang dia pun ni lifter. Lifter dan juga spring lah. Nanti kita akan tengok susunan dia macam mana. So, susunan untuk ni saja dulu Okey, jadi korang nak tahu sistem korang clutch tu okey ke tak? Yang penting okey, kalau tak gini dia ada free okey inspection yang ni dulu. Okey, so benda ni semua okey. So tengok pula dia punya kit ni. Lepas tu dia satu lagi ada washer tau. Satu ni. Washer kat depan ni ramai pemain cakap kau pakai high power ke, kau pakai dream ke, pakai je washer ni sebab washer ni sangat membantu untuk bagi lagi kelegaan antara housing ni dengan boss kit dengan housing. Sebab bila korang tekan clutch, benda ni akan bergerak ke belakang tau. Kalau clearance belakang tu kurang, dia kurang. Jadi menentukan jarak clearance keseluruhan boss kit ni adalah jarak antara ni. Benda ni. Nampak benda ni? Dengan tu akan jadi ke depan sikit. Jadi bila benda ni ke depan, benda ni set ni ke depan, dia akan bawa semua set-set dia tu ke depan mereka. Jadi akan free lah. Benda ni akan static dekat situ. Ni akan menentukan clearance ke depan ke belakang. Ada orang kata clutch saya macam rendah bang. Memang sebab benda dia ke belakang. Jadi nak tekan clutch tu jadi jauh. Jadi benda ni perlu ke depan sikit. Di washer ni membantu untuk hub ni ke depan, boss kit ni ke depan sikit. Okey, bagi yang pakai 5 plate ni. Yang ni 4 plate sistem Yang 5 plate yang tebal tu. Biasanya benda ni nipis ni. Ni nipis, benda ni panjang sikit. Dia panjang sikit sebab kalau ni pendek, dia tak boleh masuk 5 kit and then dia akan terlepas daripada hub. Okey, tak boleh terlepas daripada hub ni. Dia akan masuk sini lorang ni. Ni lorang ni akan masuk kat sini. Okay, kalau tak masuk tak rapat, clutch akan tergantung. Akan hanging. Akan orang kata clutch lerek lah jadi. Tak rapat. Okay. So, okay, kita tengok susunan dia. Okay, susunan dia. Sekali lagi susunan dia. Yang tadi kalau letak yang belakang tu lepas tu kat depan ni nanti. Dia ada clutch. Sebelum tu aku tak pasang clutch lagi. Aku nak tengok sistem. Nak tunjuk korang sistem ni macam mana. So, sistem ni macam ni. Okay. Yang ni static tau. Yang depan ni. Yang ni static. Yang bergerak ni yang ni. Yang ni bergerak. Yang ni akan bergerak. Akan cekang clutch. So yang ni static, yang ni tu, and then sistem duduk kat tengah macam ni. Sebelum tu dia ada washer dah kan, washer hitam tu untuk gap dia. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Berfungsi tapi korang punya kelegaan kurang. And then korang punya clearance kurang. Okay, nampak tak? Okay, ni dia bersambung dengan hub tengah ni, gearbox. Dia tidak bersambung langsung dengan shaft tengah, nampak? Dia free sebab tak ada clutch. Clutch yang akan menghubungkan antara ni dengan yang ni. Yang ni free macam ni. Clutch lerek apa semua yang ni disebabkan slip clutch slip sini masalah. Clutch tak cengkam, dia akan slip lah. Okey, macam mana kita bagi kuat clutch? Macam biasa, kita kena pakai high quality punya clutch set lah. Okey, kebanyakan saya dah tukar bang, benda ni baru tapi tak cengkam tak? Korang tengok pula plate ni. Ramai orang tak tukar plate ni, pakai je plate asal. Okey, plate kalau dah nampak licin, tak ada bintik macam ni. Okey. Tak ada bintik macam mana lah, tak nampak pula. Ada bintik-bintik macam ni. Ini kira baru ni. Kalau yang dah licin tu tukar je yang baru. Sebab plate ni tak mahal sangat. Beli online je, Shopee. Okay, beli yang baru. Pastikan semua benda ni, set ni dulu kena betul, kena bagus, kena kualiti. Baru korang fikir pasal spring clutch ni. Ada orang tu pakai spring clutch dah okey dah. Okey, selamat lah, tak ada masalah. Tapi ada setengah tu pakai spring clutch keras nak mampus pun. King punya pakai 4 biji. 4 biji tau. Orang pakai 2 je. Biasa pakai 2 je. Sebab keras sangat. Tu pun tak cengkam lagi, lerek lagi. Rupanya clutch plate dia beli yang murah, dia pakai yang standard punya. Pakai standard, pakai je, tukar spring semata-mata. Tak boleh juga. Ada setengah tu aku tak tukar semua, pakai spring asal je bang. Lepas tukar clutch plate set baru, yang set dengan besi dia, terus cengkam. Sebab 70% kecengkaman clutch bergantung pada ni, set ni. Spring dia tu pakai racing yang biasa-biasa pun cukup. King pun pakai 2 je, mana ada pakai 84. Ni aku pakai Tobaki keras nak mampu. Pakai 2 je. Dia bagi 4. Jangan pakai 4. Pakai 4 memang sakit tangan kena tarik clutch. Kalau pakai hand clutch. Ni memang keras gila. Ni standard punya. W standard punya. Standard punya. Tengok boleh tekan lagi. Standard punya 4 biji. Tapi pakai 2 je. 2 lagi pakai Tobaki. Pun okey juga. Kalau nak pakai hyper clutch pun lembut tau. Bukan keras pun hyper clutch. Lembut je. Dia keras sikit je daripada standard. Aku pakai. Aku tengah pakai kat motor aku. Dan dia sangat bagus. Dia sebenarnya terletak pada plate ni. Aku pernah pakai hyper clutch tu. Pakai plate lama ni. Lerek juga. Last sekali aku tukar set baru.
Besi ya terutamanya. Aku pakai tukar besi ya. Yang ni asal. Cengkam terus. Rupanya besi ni yang buat hal. Besi ni dah tak cengkam. Besi ni penting tau. Besi ni yang menghubungkan antara housing luar. Ni housing luar. Ni pegang housing luar. Nampak? Dia takut luar ni. Housing luar. Yang pegang housing bos dalam yang ni. Jadi dua ni perlu ada orang pusing dia. Perlu cengkam dengan macam ni. Baru boleh gerak. Dah kalau yang ni tak cengkam mana. Tak pusing. Bos tu sama je set dia. Okay. So pastikan ni dulu okey, high quality punya. Beli lah. Ada yang paper, ada yang Kevlar. Baik. Sebab yang Kevlar tu bagus sebab bila korang pakai spring-spring keras macam ni, dia punya pressure tinggi tau. Sedangkan benda tu ada limit pressure dia. Bila kita tekan macam brake tangan tu, brake motor, brake biasa. Bila kita tarik sangat kuat sangat, motor tak berhenti sekejap, kita kepit lagi kuat-kuat, brake tu dia punya pad pun akan rosak agak. Brake pad, brake shoes semua akan rosak agak. Jadi dia ada pressure-pressure tertentu. Kalau kita pakai brake yang mahal, brake pad yang mahal, kita curi je. Motor dah berhenti lah. Sebab apa? Adakah tenaga kita kuat tak? Sebab dia punya brake pad tu okey. Sama juga dengan material tu ni, friction punya. Friction plate ni semua ni. Dia quality sini kena betul dulu. Bagus-bagus punya. Yang racing punya dulu. Baru korang fikir pasal spring. Okay. Ada yang tu pakai spring kakak. Plate standard. Pakai yang racing yang high quality sikit. Kevlar. Apa lagi, paper yang high quality lah. Ada yang level-level lebih, orang kata melebihi daripada standard punya quality lah. Okay, yang tu dah okay, baru pasang spring. Spring ni jangan cari yang ketat sangat, jangan apa. Kalau nak bagus orang kata pakai je hyperclass lah. Hyperclass yang pun okay juga. Yang 5 spring, Omar 5 spring apa semua tu okay je, tak ketat pun. Aku dah try pakai dah, memang tak ketat. Dia berat sikit je daripada standard. Sikit je berat dia, bagi pressure sikit je. Yang paling penting pressure plate. Okay. So sistem korang dah tahu macam mana kan. Macam mana dia berfungsi senang. Jadi sini pula dia ada washer satu, washer spring yang dia tulis outside tu. Outside dan menghadap keluar. Lepas tu dia ada satu kunci saiz kecil. Dia ada dua lah saiz. Ada yang besar belah sini, yang besar belah sini, yang kecil belah sini. Macam tu. Okay, cara pemasangan dia ada macam-macam cara lah. Plate dia kadang-kadang plate ni aku pasang kat luar tau. Bagi pakai yang drain punya. Drain punya dia besar. Jadi korang boleh access skru tu nanti. Skru kecil tu nanti. Yang skru tu boleh access nanti. Jadi korang boleh pasang siap-siap kat luar. Jadi susunan semua buat kat luar senang. Sebab masalahnya nak align dia punya plate ni agak mencabar kalau kita buat kat dalam lah. Okay, jadi cara nak align macam ni je. Kita tunjuk sikit. So kita keluarkan balik. Semua sekali set. Kita align je. Okay, yang ni kita buka balik semua sekali. Cara nak align, cara nak pasang lah. Sama orang kata, bang, saya ada yang baru nak main motor, dia pusing-pusing, dia tak dapat idea lagi. Scale idea semua tak dapat lagi. So lepas tu plate tu susun kat sini dulu. Plate semua sekali. Yang pertama plate apa? Okay, kita tengok dah ni. Dia terbalik lah, nampak? Okay, aku tutup lampu lah, silau ni. Okay, dia terbalik tau. Jadi yang ni yang ni dah besi dah kan. Jadi next pasang benda ni. Okay, lepas benda ni, apa lagi besi pula? Asal cahaya tak cantik ni. Kejap Okay, gini lah. Okay, gini kan. Lepas tu masuk yang besi pula. Masuk yang besi. Licin pula ada minyak. Okay, jangan lupa letak minyak ke bagi yang plate baru. Rendam minyak. Ada orang kata rendam minyak semalaman lah sebelum buat Tapi tak apa lah. Tak payah rendam semalaman. Rendam sekejap makan je. Okay, masuk yang ni. Lepas tu bersilang dengan yang hitam. Bagi yang 5 plate ke 6 plate ke, sama je susunan dia. Bersilang dengan dia punya pressure plate dengan friction plate semua. Besi tu. Aku pun tak tahu yang mana satu pressure. Yang besi ni pressure plate. Yang friction plate yang hitam tu. Sebab dia ada macam brake gitu kan. Okay, pastikan masuk betul. Sebab dia memang tricky sikit. Kalau kita masuk kemudian memang susah nak masuk lah. Okay. Lepas tu lepas pada tu masuk yang ini. Yang ni samakan dululah. Sebab dia ada susunan dia nanti. Ada orang kata luruskan semua boleh ke bang? Boleh je. Kalau nak masuk dia punya lurah yang betul. Sebab high power dia straight je tau. Dia punya hub ni straight je. Dia tak ada yang atas ni. Ni tak ada yang ni. Dia straight je kalau high power. Jadi boleh nak pakai. Tak ada masalah. Tak ada masalah setakat ni. Tanya-tanya pemain lain. Aku pun pernah pasang straight pun tak ada masalah. Walaupun on dream kita takut atas. Tapi yang kelebihan untuk yang pasang atas tu adalah dia punya bila nak free nanti dia mudah. Orang cakap lah. Tapi sama je. Free je. Tak ada lekat pun. Sebab dia tak ada mendatangkan apa-apa. Betul je lah. Cuma dia orang kata mendatangkan benda yang betul lah. Teknik yang betul. So nampak air lurus ni.
Lurus semua yang straight. Sebab bila ikutkan susunan betul, yang ni perlu ke sini. Okay. Jadi kita buat siap-siap macam tu. Boleh je. Lepas tu buat apa? Letak dia punya last. Benda ni. Ni pula dia ada kat marking dia. Bagi yang racing dia ada marking. Bagi yang standard kebanyakan ni setengah-setengah tak ada marking. Masuk mana-mana semua rapat. Ni pun rapat. Tak ada marking pun. Ada yang tu jadi notch marking semua kan. Yang marking tu ikut marking lah. Lepas tu dia akan ada spring kat sini. Apa semua. Tapi sebelum masuk spring, biasanya kita masuk dulu kat sini. Align dulu. Okay, align dulu. Okay, align dulu. Dengan barang-barang dia tu. Okay, ni dah. Okay. Nampak? Dah align macam ni. Okay lah. Cuma asal kena gerambang. Ini lah risikonya. Benda ni kena tarik. Benda ni akan statik tau. Benda ni akan tarik keluar. Benda ni yang akan tarik keluar dan mencengkangkan tu. Sebab benda ni statik duduk situ. Baik longgar tu. Nampak kan? Okay, jadi lepas dah align macam ni. Okay, baru letak spring. Letak spring yang terlibat lah. Okay, macam ni aku buat contoh 2 je lah. Aku malas nak letak ni. Okay, letak 2 je. Letak spring. Ikutkan ada 4 macam ni. Tapi letak semua macam ni. Letak pressure plate ni. Ni lifter. Ni yang panggil lifter. Lepas tu untuk tarik benda tu. Mana jadi skru banyak. Okay. So nanti aku pasang. Aku tunjuk. Aku pasang dulu Mana nak tunjuk Kalau ikutkan pasang je skru ni. Bagi yang tak sampai kena tekan dulu. Pakai skru panjang dulu, tarik untuk rapatkan. Kadang-kadang tak sampai skru ni kan. Cari skru yang lebih panjang. Tarik dulu, bila rapat letak skru dia 2 biji tu, baru cabut skru panjang tadi, masuk skru betul balik. Sebab nak initialize tu payah. Okey. Dan pastikan benda tu betul-betul rapat, naik terangkat betul-betul lah. Bila betul semua rapat. Okey, tak ada terangkat. Okey. Bila dah rapat semua, baru kita ikat-ikat semua, baru pasang balik. Sebab kita pasang kat luar, kenapa? Sebab spring ni kadang-kadang dia cerewet nak masuk kat sini. Kalau kita pasang dekat enjin tau. Nak pasang dekat sini dia cerewet sikit kalau yang spring-spring keras ni. So pasang kat luar. Untuk pasang kat luar, lifter ni kena pakai yang dream punya, yang bearing besar ni. Yang bearing besar ni. Baru boleh masuk dia punya key. Dia punya ni. Port ni boleh masuk. Kalau pakai yang high power tak boleh masuk benda ni. Jadi kawan tak boleh nak ketatkan nanti. Kawan kena pasang dulu. Kena pasang kat enjin juga ada semua sekali. Tu masalah dia. So aku pasang dulu nanti aku tunjuk Okey, aku dah pasang. So ini dah rapatkan dah benda ni. Jadi bila dah rapatkan dah ni, friction boleh dah okey dah. Okey, nampak? Dah rapat. Dah rapat dengan ada lebih. Yang ni statik. Yang ni benda ni sekali statik. Bila kita tekan clutch, plate belakang ni akan ke belakang dan akan releasekan clutch ni. So senang clutch dia aku dah betulkan dah. Yang ni di atas sini sebab tu dah align dah. So yang ni yang memang yang takkan bergerak. Ini yang dijual ni. Hyper clutch benda ni je set dia. Hyper clutch. Dia takkan bagi friction plate ni semua ni. Dia bagi clutch ni saja. Harga 100 lebih ada. Bawah 100 pun ada. Benda ni sahaja. Benda ni saja yang menentukan clutch cengkam tak cengkam. Leret tak leret. Benda ni saja. Housing ni pakai standard pun tak apa. Dia ada yang racing punya. Tapi racingnya bukan kena housing ni. Kerana gear ni gear ni lebih kecil. Dan dia punya gear primary ni lebih besar. Dia punya skala lah macam beratkan lagi lah dia punya ni primary gear dia beratkan lagi ratio dia. Okay, untuk racing boleh pakai tapi orang kata selagi boleh main gearbox boleh main sprocket tak perlu pun tukar ni. Biasanya yang tukar ni memang sprocket dah kecil lah. Sprocket dah macam sprocket bicycle pun minta gear lagi. Dia main sini lah. Dia main primary gear ni. Cari yang kecil. Arata pun dah keluar. Taikon pun ada keluar yang gigi ni besar ni. Saiz kecil lagi lah. Ni mata ni berapa dah tapi ni mata standard lagi dah. Yang besar sini kecil besar ni. Dia pakai yang ni lagi besar lah. Besar sini, gigi dia besar, gigi sini kecil kan. Macam tu lah. Macam main gearbox tu. Lebih kurang. Cuma primary. Ini primary dia. So, cara pasang dia macam biasa. Ada washer kat situ. Washer tebal. Jangan lupa. Mana washer tebal dia tadi? Washer tebal dia ada kat sini. Ada kata kalau high power tak perlu pakai sebab sini dia tebal. Tapi selaknya kalau tak cukup, pakai je lah washer tebal ni. Washer tebal ni akan letak kat sini. Dia jangan memang dia tak lari lah kalau letak betul-betul macam ni. Tak lari lah.
Kalau lari memang susah nak masuk lah. Okay, washer tebal macam tu. And then, okay, ni set satu. So, masa nak masuk ni sekaligus nanti. So, bush ni. Okay, tak nampak je. Okay, kita tarik ke sini tu ke. Okay, ni dah masuk gear dia semua. Bush dekat sini. Sama mana bush ni nak masuk kat sini pun boleh. Untuk presskan dia punya apa nama tu, washer kat dalam tadi. Kan washer duduk di antara benda ni dengan washer yang tebal dia. Takut dia lari. So, letak terus bush ni siap-siap, tekan sikit supaya dia tak lari. So, yang kedua, kau kena masukkan sekali dengan ni. So, dia sekaligus. 3 benda kena ada sekaligus masuk. Tak boleh asing-asing. Aku dengar macam ada benda jatuh. Washer jatuh. Okay, so, washer jatuh. Betulkan balik . Rasa kalau washer jatuh. Tengok. Washer jatuh tu. Okay, washer jatuh. Tak balik. Macam tu. Biasa nak bagus, tak elak dia boleh jatuh. Tak payah pasang lagi bush tu. Bush ni boleh letak kat sini pun boleh. Sebab aku tengok tadi jatuh. Kita dah nak tekan betul juga. So, mana-mana lah cara. Sama ada washer tu, supaya washer tu tak jatuh lah. Okay. Tengok lubang dia straight tu. Lepas tu, yang kedua ni. Okay, macam tu. Kita pegang betul-betul lah. Pastikan washer tadi tu tengah-tengah tak jatuh lah. Dan seterusnya ni. Set. Jadi 3 ni kena masuk sekaligus. Sebab kalau masuk yang ni dulu, yang ni tak boleh masuk. Masuk yang ni dulu, yang ni tak boleh masuk. Dia lain sikit. Dia tak macam motor LC semua tu. Kau boleh masuk asing-asing. So, ini tricky. Sebab tu siapa yang main AX5 tahulah. Dia punya permainan ni. Okay, bila masuk ni, kau samakan dia punya shaft. Okay, masuk dulu yang ni. Okay. Lepas tu pusing sikit. Okay. Masuk sekaligus. Sah sikit, kekok sikit. Sebab yang susah, yang paling nak susah masuk yang bahagian depan ni. Sebab nak masuk gigi tu kan. Jadi kena pusing sikit. Ada yang tu kena masuk gear senang. Masuk gear 1, masuk gear 1, gear 4 So boleh lah masuk. Okay, akan masuk gear. Tapi masuk gear pun kena pusing kan benda tu. Tak sepoket. Payah juga. So cuba jaya. Saya aku masuk dulu. Tolak jap Okay, yang ni dah masuk. Okay, dia kalau masuk dia akan sekaligus macam tu. So yang ni kita keluar. So dia dah fit. Okay. Ni berat ni sebab ada piston. Okay, dia dah masuk. Lepas tu boleh masukkan yang lain. Biasa aku akan masukkan yang belah sini dulu lah. Matikan dulu. Yang ni ada satu washer spring. Tu, lepas tu orang kata kan, yang ni pasang ke bang? Sebab aku tak perlu pasang pun tak apa. Kalau nak pasang pun pasang. Tapi dia akan pecah nanti tau. Benda ni akan pecah. Nak pasang-pasang je. Terpulang pada korang lah. Bagi nak jaga clearance tu kan. Tapi aku dah banyak kali kena pecah juga benda ni. Dan orang cakap tak perlu pun tak apa bang. Yang penting spoil the washer tadi tu. Ada kalau tak. Sebab yang ni akan kalau dia akan press juga. Benda ni boleh pecah. Okay, risiko untuk pecah tu adalah. Kalau yang jenis yang pressure tinggi-tinggi ni. Memang kita tekan plate ni kuat. Jadi akan tekan kat sana. Boleh pecah lah. Sebab tu kalau nak pakai boleh pakai. Kalau tak nak pakai pun tak ada masalah. Lepas tu ada orang kata bising-bising. Dia bukan masalah bising tu. Bising tu benda ni longgar. Banyak kes tengok dia ambil gambar. Oh bang, bukan masalah ni. Masalah benda ni longgar bang. Bush tu kena tukar. Ada jual lah. Ya ada jual. Beli satu set lagi bagus lah. Senang. Kalau nak pakai sayang sangat. Nak pakai ring dia original. Tak apa. Tukar berjahat depan ni. Tak ada masalah. Mana-mana asalkan berfungsi dengan baik lah. Tapi kalau benda ni longgar memang akan buat hal lah. Bising lah. Okay. Okay, jadi dah masuk washer tu. Masuk. Dia punya skru kecil ni. Ni yang boleh masuk ni. Walaupun kita kalau pakai dream. Tu kelebihan pakai lifter dream. Boleh masuk skru ni. So tak perlu korang nak ikat spring ni kemudian semua payah. Takut floating. Okay, lepas tu ketat-ketatkan lah. Aku tak akan tunjuk. Kita semua nak tunjuk fungsi. Lepas tu yang ni kau pasang bawah ni. Ada skru 2 biji ni pasang. Lepas tu yang ni pula ada dia punya set. Okay. Ni untuk stopper je tau Kalau untuk yang lain. Kalau auto lah punya set. Ya ada washer dalam auto tu pula. Pasang washer tebal tu dulu dalam. Lepas tu ada washer kat belakang. Alamak, washer tu aku tak masuk lagi. Washer ni tertinggal. Tapi ingat washer tebal ni ada kat belakang ni. Sekali. Kena masukkan balik. Tak apa, yang tu kemudian lah. Aku tunjuk. Apa nama, aku terlepas nak masuk yang ni. Sebenarnya kena masuk kat situ. Washer tu. Sebab nanti yang ni akan free banyak gila. Nampak? Free banyak gila. Sebab tu washer ni. Dan dia akan tertekan di belakang. Walaupun dia floating, dia akan sangkut kat sini. Tapi kurang-kurangnya dia ada gap. Ni akan memberi ruang yang bagus lah. Antara washer ni ke sana. Okay. Okay, jadi nak ketatkan lebih baik. Dia punya bearing semua dia akan fit. Satu set dengan crankshaft dia akan fit betul lah.
So kena buka balik letak tu. Kejap aku buka balik, aku letak senang je kot yang ni. Tertinggal satu washer jap Okey, aku dah letak. So kat bahagian tu aku dah letak washer washer tebal kan. Tu washer tebal dah letak. Lepas tu aku letak juga yang benda putih tu. Supaya nak tahu sistem dia macam mana. Tapi sama je, free pun sama je. Jadi benda tu kalau pecah pun dia gini. Kalau washer yang fiber tu pecah pun dia akan sangkut kat sini je. Dia akan berkumpul kat sini. So dia masih selamat sebab benda tu lembut je. Dia untuk membantu sahaja. Okay. Lepas tu yang paling penting sekali yang menyebabkan clutch pising semua tu benda ni je. Ring ni longgar dah. Yang tu selalu tak kisah LC ke Waisuku ke apa ke, memang ring tu akan longgar. Hub ni dia ada satu bush getah dia akan longgar lah. Okay. Jadi kena tukar yang tu, bush tu kena tukar. Sekejap kalau ada, aku ada simpan rasanya yang bush tu kejap. Sorry lah, memang aku tak jumpa dia. Aku dah rasa aku dah buang kot sebab benda tu dah longgar. Jadi aku dah buang rasanya. Okay, jadi yang ni kita akan ketatkan. Lepas tu yang ni kat sini sama je. Kat sini kita akan letak dia ada ni stopper lah. Dia macam stopper untuk elakkan benda ni berpusing. Kalau berlaku longgar lah, gegarang ke dia takut longgar. Jadi untuk elak daripada benda ni terkeluar atau gerak, dia akan lock lah kat situ. Okay, jadi sesenang dia macam ni. Okay, bagi yang pakai stopper ni, untuk stopper ni aku pakai skru je, pakai tukar Allen key terbalik. Yang ni pakai nut, belasannya Allen key nipis. Jadi dia tak belaga dengan ni. Yang ni siapa yang pasang tahulah dia punya clearance antara ni skru ni sebab dia sangat rapat lah. Ada video lama aku yang okey. Skru ni skru dia memang rapat lah. Tu. Nampak? Jauh clearance dia sebab skru ni aku buat ni skru Allen key tu. Bolt Allen key. Jadi jauh. Gap dia sangat jauh lah. Dah. Okay. Kuat tak kuat tu bergantung pada korang pakai jugalah. Kalau salah pakai semua susah juga. Okay. Okay, jadi boleh pakai clutch mati ni sebenarnya dia kuat tau. Dia kuat. Dia memang segala tenaga, power yang datang daripada enjin tu korang boleh transfer kepada gearbox system. So ini pasang balik, rapatkan dulu. Yang ni penting ni, orang tanya perlu ke pakai ni? Wajib pakai ni bagi aku. Sini ada ni filter ni, centrifugal filter. Bila dia minyak akan masuk dalam ni tau. Daripada sini minyak ada lubang sini, ada lubang kecil tu yang akan tembak keluar, berkumpul kat sini. Minyak akan berkumpul dalam ni, dia akan pusing. Lepas tu dia akan tangkap habuk-habuk tu, akan melekat kat sini. Jadi centrifuge berpusing, dia akan kumpul semua habuk kat sini. Yang lalu ni minyak je kat tengah ni. Minyak masuk dalam ni pergi ke crankshaft. Dia macam penapis tau. Penapis dia pelik, bukan penapis yang ada jaring semua tak. Ni penapis centrifuge. Dia akan tangkap terutamanya habuk clutch. Habuk clutch tu berat tau. Jadi bila berpusing dia akan tangkap lah. Kalau korang biasa buka benda ni nanti, sama ada yang racing ni ke yang auto clutch kau akan nampak dalam ni ada keladak. Daki banyak gila. Dia tangkap. Bila korang dah pakai berbulan-bulan, dah cover 20,000 kilo apa semua, kau nak overhaul, nak inspection, memang banyak habuk kat situ. Okay, so yang ni pasang macam biasa je. Okay, semua pakai Allen key ni. Banyak Allen key lah. Bagi setengah pemain sakit hati tak suka Allen key. Tapi tengok lah kualiti Allen key yang berkualiti lah. Yang dia pakai box macam ni. Kalau pakai yang L punya Allen key tu main lembut. Kalau pakai box ni kerah. Memang dia sturdy sikit lah. Dia tak tu sangat. So pasang yang ni, pasang semua sekali. Pastikan semua rapat, semua ketat, semua okey. Baru pasang casing. So cerita pasal clutch ni, balik pada clutch tadi, pastikan clutch plate beli yang high quality sikit. Set dia, lepas tu beli besi yang quality sikit. Kalau nak pakai, lepas tu untuk pakai set Boss kit yang hyper clutch pun boleh. Super clutch tu aku tak tu sangat. Sebab super clutch tu dia punya ruang ni dah sempit tau. Dia punya clearance. Jadi korang punya release, untuk release ni tak banyak ruang nanti kat belakang tu. Jadi takut bergeser dengan housing. Kalau nak pakai nang 5 plate pun tak ada masalah. Tapi kalau yang dah biasa pakai 5 plate, okey je. Okay, kalau yang pakai 4 plate dah cukup, memadai. 4 plate cukup dah.
Okey, spring clutch pun sama, jangan pakai yang ketat sangat. Kalau yang hyper clutch tu dia tak ketat sangat tau, sebab tu aku showkan pakai hyper clutch. Hyper clutch ada 5 spring. Spring dia tak ketat sangat, biasa je. Berbanding dengan Tobaki tu, Tobaki sangat keras pakai 2 je Tobaki, 2 lagi standard. Kalau pakai 4 Tobaki, memang keras gila. Aku rasa macam tak berbaloi je. Ketat sangat. Sedangkan kita nak cengkaman je, dah cukup cengkaman cukup lah. Dia dah terlebih. Untuk racing boleh kot, untuk daily sakit tangan kot. Okey, pakai yang biasa. Jadi yang penting clutch kita upgrade, dan apa tujuan kita upgrade untuk elak slip lah. Elakkan enjin tu slip lah. Tarik gear 4 lah. Lepas tu ada bumping sikit. Tarik mengerang tinggi je jatuh balik. Itu clutch slip. Ataupun setiap kali tukar gear yang berat-berat, gear 3 ke gear 4. Dia macam tergantung kat situ. Tu clutch slip. Okey. Sama ada kalau pakai auto clutch aku tak boleh nak komen, sebab auto clutch pun kadang-kadang buat hal juga. Bagi yang hand clutch senang, boleh detect. Kalau auto clutch ni ingat ke clutch ni slip, rupanya auto clutch slip. Nampak? Sebab tu auto clutch ni bagi yang dah modi-modi, janganlah pakai auto clutch, susah. Kalau mau auto clutch ni buat biasa-biasa daily boleh lah. Kalau racing-racing pakai hand clutch lah, clutch mati lah. Okay, 100% kita bergantung pada sini. Cengkam sini memang dah mati dah. Direct engine terus ke sini. Okay, baru dapat full performance lah. Itu saranan aku lah bagi yang nak pakai auto clutch, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau bab clutch slip apa semua, kita susah. Pemain-pemain pun susah nak troubleshoot. Rasanya auto kot. Rasanya ni kot. Pakai spring ke sama juga bang, auto lah tu. Buka balik, satu kerja, 2 kali kerja. Spring kalau yang tu tengok mungkin auto. Kan mereka kata auto, bila bawa auto sama juga. Rupanya ni pula. Nampak? Susah kalau ada auto clutch. Matikan saja yang ni, senang nak troubleshoot. Yang ni pakai yang special punya. Okay? Sebab auto clutch ni bergantung pada RPM. High RPM, confirm ni insyaAllah dia akan cengkam lah. Kalau auto clutch. Kalau ni low RPM, high RPM cengkam. Tak ada masalah. Okay? So itu saja untuk hari ni. Semoga bermanfaat lah. Benda simple je sebenarnya. Cerita pasal ni je. Pressure plate apa semua ni je. Clearance. So kalau kita pakai plate tu, dia akan cukup-cukup makan kat sini. Kalau kita tak ada pakai washer tu, benda ni akan ke belakang sikit. Boss kit ni akan ke belakang sikit. Kalau orang tanya, washer tu wajib pakai? Bagi aku wajib lah. Senang. Ada washer tu dia membantu lah. Untuk elak daripada benda ni bergeser direct dengan housing. Housing ni bergeser dengan boss kit ni. Takut dia ke depan nanti. So elak dia benda tu, kita tambah lagi clearance satu washer. Washer tu memang takkan kena pada tu. Dia akan floating di antara boss tengah tu dengan tu. Dia takkan free. Dia akan betul-betul terkepit kat situ. Cantik. Dia akan clearance benda ni. So cantik lah boss tu. Sebab ramai komen kata pakai je high power ke, dream ke, pakai je washer yang tadi tu. Washer tebal sikit tu. Yang tengah tu. Dia bagus. Yang untuk membantu clearance. Okay. So itu saja untuk hari ni. Pasal kelas. Minta maaf sebab benda simple je. Cuma korang boleh tengok lah dia punya susunan apa semua tadi tu. Bagi yang blur lagi, simple je. Pakai ni, spring ni boleh pasang asal. Kalau pakai yang dream punya, boleh pasang siap-siap baru masuk kat sini. Susunan dia sama ada kalau nak lurus pun tak apa ke bang? Boleh. Ni nak lurus pun tak apa. Aku pernah pakai dulu. Tak ada masalah. Clutch pun release, tak ada tergantung, tak ada sangkut, tak ada apa. Yang ni cuma dia membantu je. Bila duduk kat sini satu, dia membantu untuk release. Okay, dia tak ada bertekanan pada sini saja. Jadi akan tekanan pada sini juga. Dia akan separate lah benda ni sebenarnya. Tak ada masalah pun. Okay. Okay, jadi itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.